Okey, salam sejahtera, bertemu kembali bersama dengan saya Cikgu Ambrose. Hari ini kita akan review kertas 1 soalan SBP soalan 31 hingga soalan 40. Review soalan 31. Rajah menunjukkan sebuah litar elektrik. Graf manakah yang menunjukkan hubungan di antara beza keupayaan V dan juga arus I? Jadi kalau kita tengok di sini, satu voltmeter ini disambung di antara bateri. Jadi eksperimen ini biasanya adalah digunakan untuk mengkaji hubungan di antara beza keupayaan dan arus, di mana dia melibatkan daya gerak elektrik dan juga rintangan dalam. Okey, jadi eksperimen yang sesuai dalam situasi ini adalah bukan yang melibatkan hukum Ohm. Okey. Sekiranya dia adalah hukum Ohm, maka voltmeter haruslah disambung di antara dawai konstanten. Okey, ini adalah graf untuk A. Tetapi sekarang ni voltmeter itu disambung di antara sel kering. Maka kalau berdasarkan hasil eksperimen, dapatan eksperimen, maka dia adalah menurun secara linear. Maka yang ini jawapannya adalah B. Kenapa grafnya macam ini? Sebab sebahagian beza keupayaan ataupun kuasa ataupun tenaga elektrik hilang di dalam bateri tersebut kerana adanya rintangan dalam. Okey, kita tahu dalam bateri itu sendiri ada rintangan dalam. Jadi sebahagian tenaga hilang dalam bateri itu sendiri. Jadi apabila arus bertambah ataupun kalau kita adjust rheostat, okey, kalau kita ada satu rheostat di sini, bila rheostat itu kita laraskan di mana arusnya adalah tinggi. Okey, kalau arusnya adalah meningkat, apa yang berlaku di sini nanti adalah bacaan voltmeter ini akan menurun. Okey, kenapa menurun bacaan voltmeter ini? Kerana sebahagian sebahagian tenaga telah digunakan di dalam rintangan dalam. Sebahagian beza keupayaan digunakan di dalam dawai konstanten, iaitu dia sebagai IR. Okey, sebahagian beza keupayaan pada dawai konstanten. Jadi jumlah voltan keseluruhannya adalah V sama dengan IR tambah dengan IR kecil. Dan selalunya jumlah voltan ini kita panggil sebagai DGE lah. IR ini adalah merujuk kepada voltan yang hilang pada dawai konstanten, dan IR ini pula adalah voltan yang hilang pada rintangan dalam. Jadi kalau kita plotkan graf, okey, V lawan I, maka kita nampak di sini kalau kita susun semula, V sama dengan negatif IR, dan formula ini kalau kita kaitkan, V sama dengan negatif persamaan garis lurus yang umum, Y sama dengan MX tambah C. Jadi paksi Y nya adalah V, paksi X nya adalah I, dan kita tengok kecerunan dia adalah negatif. Maksudnya graf itu adalah graf yang menurun, dan dia memotong pada paksi C di sini, iaitu C dia adalah bersamaan dengan E. Kita tengok review soalan 32. Jadual menunjukkan sedarai peralatan elektrik yang digunakan oleh seorang pengguna: pemanas air, pengisar makanan, syari elektrik, televisyen, dan dia masing-masing ada kadar kuasa sendiri dan tempoh penggunaan. Soalannya adalah peralatan elektrik manakah yang menggunakan tenaga elektrik paling tinggi? Kita nak tengok mana satu tenaga elektrik yang menggunakan tenaga paling tinggi. Senang sahaja, kita darabkan. So kita ada formula E sama dengan PT. P adalah power, tempoh penggunaan adalah T. Oleh kerana masanya adalah sama, 10 minit, 10 minit, 10 minit, T adalah malar, P yang mempengaruhi sekarang. So maksudnya semakin tinggi kuasa, semakin tinggilah tenaga yang digunakan. Jadi antara keempat-empat alat elektrik ini, maka kita nampak bahawa cerek elektrik punyai kuasa yang paling tinggi. Maksudnya cerek elektrik menggunakan tenaga yang paling tinggi. Jawapannya C. Soalan 33. Rajah menunjukkan sebuah magnet digerakkan menjauhi satu solenoid antara penerangan berikut yang manakah mempengaruhi magnitude DGE yang terarah. Laju magnet
kutub magnet, kekuatan medan magnet, bilangan lilitan gegelung solenoid. Baik. Untuk DGE yang teraruh ini, ia adalah bersangkut paut dengan hukum Faraday. Jadi, hukum Faraday mengatakan DGE aruhan adalah berkadar terus dengan kelajuan relatif. Okey, jadi kalau berkaitan dengan kelajuan relatif, maka yang pertama ini ada kaitan. Okey, ada kaitan. Kita tengok yang kedua, kutub magnet tidak mempengaruhi sama ada dia adalah selatan ataupun utara. Tetapi kutub magnet ini hanyalah mempengaruhi arah arus sahaja. Kekuatan medan magnet ini mempengaruhi, okey. Kerana apabila medan magnet itu bertambah kuat, maksudnya flux magnet adalah kuat juga. Flux magnet tinggi, maka akan menghasilkan nilai arus yang tinggi lah. Baik, flux magnet ini mungkin ada ramai pelajar tak faham apa itu flux magnet. Mungkin ada yang susah nak faham. Baik, flux magnet ni senang sahaja. Macam mana nak fikirkan? Macam mana nak imagine? Flux magnet ini pelajar boleh imagine seperti hujan yang turun. Hujan yang turun, kita ada dua kategori hujan. Hujan yang lebat ataupun hujan yang renyai-renyai. Kalau hujan yang lebat, macam itulah flux magnet dia adalah banyak. Okay? Flux magnet yang banyak. Kalau hujan yang renyai-renyai, itu flux magnetnya rendah. Macam itulah ibaratnya kalau pelajar nak imagine. Okay, kalau pelajar pakai payung, kalau hujan lebat, memang terasalah payung itu. Okay, jadi kita boleh imagine macam itulah flux magnet yang tinggi. Bilangan lilitan gegelung solenoid, yes, ini mempengaruhi. Okay, kerana bila bilangan lilitan gegelung yang banyak, maka lebih banyak flux magnet yang dipotong. Macam air hujan tadilah. Kalau waktu hujan, okay, tak kisahlah hujan lebat ke hujan renyai, kalau kita menggunakan satu bekas untuk takung, satu bekas sahaja, lambat menakungkan air. Tapi kalau kita pakai bekas yang banyak, macam inilah bilangan lilitan yang banyak, bekas yang banyak sampai 20-30 bekas tong. Jadi air yang kita kumpul itu pun banyak juga. Jadi sama juga dalam situasi ini kita boleh imagine bilangan lilitan gegelung yang banyak, maksudnya dia akan memotong banyak medan magnet ataupun banyak perubahan flux magnet. Jadi jawapannya adalah 1, 3, 4. Kita tengok soalan 34. Okey, rajah menunjukkan sebuah transformer unggul digunakan untuk menyalakan satu lampu dengan kecerahan normal. Baik, pelajar kena faham apa maksud kecerahan normal di sini. Okey, kecerahan normal. Kecerahan normal. Kecerahan normal maksudnya mentol itu tidak terlalu terang, tidak terlalu malap. Maksudnya tidak terlalu terang, tidak juga terlalu malap. Maksudnya di sini kalau dia adalah 48 watt, kalau mentol ini adalah 48 watt, maksudnya nanti kuasa yang dibekalkan kepada mentol ini pun juga sama dengan 48 watt. Kalau kita bekalkan kuasa lebih daripada 48, 60 watt contohnya, maka dia sudah tidak normal. Kerana mungkin mentol itu terlalu terang, lama-lama dia akan boleh hangus. Dan kalau kita bekalkan dengan 30 watt, pun sama juga, dia akan lebih malap sebab dia tak normal. Jadi soalannya adalah berapakah arus IP? So kita tahu bahawa bila mentol ini menyala dengan kecerahan normal, dan satu lagi transformer unggul, kuasa yang masuk dalam transformer adalah sama dengan kuasa yang dihasilkan oleh transformer. Maksudnya kuasa masuk, power in. Okay, so sini kita katakan sini dia ada in, okay, sini adalah out. Jadi power in sama dengan power out. Oleh kerana dia adalah unggul, unggul maksudnya tidak ada kuasa yang hilang, tidak ada tenaga yang hilang. Jadi kuasa yang masuk ke dalam transformer adalah sama dengan kuasa elektrik yang keluar daripada transformer. Jadi kita ada formula IV in sama dengan IV out. Apa arusnya? Arusnya itu yang kita kena cari, iaitu IP. Voltan kiri adalah 240. Untuk dalam situasi ini, IV out ataupun kuasa yang keluar di sini adalah 48. Jadi kita bahagikan. Soalan 35.
Rajah menunjukkan penghasilan sinar katod dalam tiub vacuum. Okey. Sinar katod maksudnya alur elektron yang berhalaju tinggi. Ini definisi ni pelajar kena ingat dan hafal lah. Apa maksud sinar katod? Okey, sinar katod adalah alur elektron yang berhalaju tinggi. Yang manakah ciri bagi sinar katod? Katod maksudnya adalah negatif. Katod maksudnya negatif. Okey, kerana sinar katod ini dihasilkan daripada terminal katod semasa proses pancaran termion, jadi elektron yang terhasil. Jadi elektron ini adalah bercas negatif. A sudah salah, jawapannya adalah B. C salah kerana dikata oleh anode. Salah, sepatutnya oleh katod. D pula salah kerana sinar cahaya yang dihasilkan oleh katod yang dipanaskan. Yang salahnya adalah kerana dikatakan sinar cahaya, sepatutnya adalah elektron. Soalan 36. Antara berikut litar manakah yang akan menyebabkan siren berbunyi apabila berlakunya kebakaran? Okey, apabila berlaku kebakaran, kita perlukan satu komponen elektronik yang dipanggil sebagai termistor. Jadi kalau berdasarkan gambar rajah A, ada termistor. Gambar rajah B, ada termistor. C, ada termistor. Dan gambar rajah D pun ada termistor. Kita tengok sambungan bateri dahulu. Okey, sambungan bateri betul. Kalau dia adalah NPN, ini betul sambungan baterinya. Ini adalah betul juga, tapi sambungan bateri ini adalah salah. Kemudian kita juga nak reject C kerana sekarang ni kedudukan termistor adalah salah. Termistor ini berada dekat litar tapak, dekat terminal tapak sini, salah. Untuk termistor berfungsi semasa kebakaran, maka kedudukannya mestilah berada di litar atas. Jadi jawapannya adalah A. Soalan 37. Semasa Perang Dunia Kedua, sebiji bom atom telah dijatuhkan di Hiroshima. Tenaga yang terhasil daripada ledakan bom tersebut adalah 1.5 darab 10 kuasa 13. Soalannya, berapakah nilai cacat jisim dalam unit UJA? Dengan menggunakan rumus yang diperkenalkan oleh Albert Einstein, E adalah sama dengan 1.5 darab 10 kuasa 13. Jisim di sini, oleh kerana kita nak dalam unit UJA, maka jisim darab dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. C adalah 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Jadi bila kita hitung, kita akan dapat 1.004 darab 10 kuasa 20. Jadi dalam skema, dalam pilihan jawapan ini sudah salah sini ya. Sepatutnya kuasa 20. 38. Jisim awal unsur radioaktif adalah 40 gram dan separuh hayatnya adalah 10 hari. Hitungkan jisim unsur radioaktif yang masih tinggal selepas 40 hari. Jadi daripada 40 gram menjadi separuh 20 gram dalam masa 10 hari. Kemudian menjadi separuh lagi 10 gram dalam masa 10 hari. Menjadi separuh lagi 5 gram dalam masa 10 hari, 2.5 gram dalam masa 10 hari. Kita nak jumlah hari ini adalah sama dengan 40 hari. Jadi jawapannya adalah A. Soalan 39. Suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua senaran elektromagnet yang jatuh padanya, ini dipanggil sebagai jasad hitam. Soalan 40. Suatu logam yang mempunyai fungsi kerja 3.424 darab 10 kuasa negatif 19 Joule disinarkan dengan cahaya yang mempunyai panjang gelombang 4 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang dipancarkan? Kita menggunakan persamaan yang telah diperkenalkan oleh Albert Einstein. Kita nak cari nilai K. Okay. Jadi oleh kerana dalam soalan ini E-nya adalah HF, tapi dalam soalan tidak ada frekuensi, maka kita akan pakai HC over lambda. Integrasikan ke dalam formula 6.63. Okey, jadi jawapannya adalah 1.55 darab 10 negatif 19 J.
Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton.